Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas kerja ini bertajuk bagaimana memotivasikan anak dalam aspek pentadbiran, kupasan uslub targhib daripada perspektif Islam dan psikologi. Penulis Wan Azrawan Ahmad, Nona Jihan Jaafar, Ahmad Fazlullah, Muhammad Zainal Abidin, Rosni Samah, Hishamuddin Ahmad dan Muhammad Zodi Muhammad Amin. Kandungan kertas kerja, pengenalan, bangsa dan ketamadunan, metodologi kajian, perbincangan, dapatan kajian serta penutup. Pengenalan, kecemerlangan sesebuah bangsa bergantung kepada peradaban yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Bangsa yang cemerlang mempunyai keunikan yang tersendiri dari segi kemantapan ilmu pengetahuan, pegangan hidup maupun jati diri. Bangsa yang hebat, bangsa yang bertamadun adalah bangsa yang mendapat pendidikan yang hebat, terutamanya daripada orang terdekat dengan bangsa tersebutlah atau individu tersebut, iaitu kedua ibu bapa. Seterusnya pusat pendidikan. Contoh yang paling jelas dapat dilihat di sini ialah pemimpin hebat kita Salahuddin Al-Ayyubi yang mendapat bimbingan awal semenjak kecil daripada bapa beliau yang begitu menekankan ilmu keagamaan dalam diri Salahuddin Al-Ayyubi serta sentiasa memberikan motivasi kepada anaknya, galakkan anaknya dalam pelbagai ilmu, terutamanya dalam ilmu agama serta ilmu ketenteraan dan seni peperangan, contohnya menunggang kuda dan seni mempertahankan diri. Slide seterusnya adalah kita lihat pada seni pentadbiran. Tarbiyah boleh dibagikan kepada dua ya. Tarbiyah ini adalah aspek yang penting dalam mendidik kecemerlangan individu bermula daripada pendidikan kanak-kanak. Terdapat pelbagai seni dalam pentadbiran, iaitu antaranya adalah uslub targhib, iaitu motivasi atau galakkan, dan kedua uslub tarhib, itu kalau sesuatu kesalahan dilakukan oleh anak, kita boleh melakukan hukuman yang bersesuaian. Metodologi atau reka bentuk penyelidikan boleh dibagi pada tiga, daripada Al-Quran dan Hadis. Ayat-ayat diambil berkaitan uslub targhib, ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan. Kedua, daripada sarjana Islam dan ahli psikologi, contohnya Al-Ghazali, dan ahli psikologi barat, contohnya Skinner. Juga daripada artikel jurnal dan teks seperti Hanifah Sazali, tesis, Jawiyah Dakir daripada artikel jurnal dan sebagainya. Kalau dilihat perbincangan di sini, kita lihat pendidikan merupakan proses penting dalam kehidupan masyarakat, seperti yang berkait rapat dengan proses kematangan. Kerana ia berkait rapat dengan proses kematangan, ya, semakin banyak pendidikan yang dipelajari oleh seseorang, semakin matang dia menghadapi kehidupan. Itu mengikut awal sarian, ya. Pertama, uslub targhib, ganjaran atau motivasi, dan kedua uslub tarhib, iaitu antara contoh-contoh pendidikan seni dalam pentadbiran, ya, uslub targhib dan uslub tarhib. Sebagaimana yang disebutkan tadi, terdapat dua cara pentadbiran atau didikan anak yang sesuai dalam Islam, itu uslub targhib, itu dinamakan juga dalam bahasa Melayunya ganjaran, motivasi atau penggalakkan, manakala uslub tarhib adalah hukuman. Dimensi pentadbiran melalui uslub targhib, kita namakan tadi pendidikan melalui ganjaran. Pendidikan melalui ganjaran ini terbagi pada dua jenis. Pertama, ganjaran ketara, tangible reward, iaitu jenis ganjaran yang boleh disentuh dengan tangan, seperti memberikan gula-gula, memberikan barang mainan, memberikan wang dan sebagainya kepada anak-anak, hadiah dan sebagainya. Kedua, dinamakan ganjaran moral atau ganjaran yang tidak ketara, intangible reward, iaitu jenis ganjaran yang tidak dapat disentuh di tangan tetapi dapat dirasakan oleh perasaan.
Contohnya galakkan ibu bapa pada anak, puji-pujian, ciuman dan sebagainya. Pendidikan ganjaran membolehkan kanak-kanak ni mematuhi arahan selagi banyak galakkan kita terhadap kelakuan anak yang baik, maka makin termotivasi anak untuk melakukan kebaikan tersebut. Pendidikan berasaskan targhib ataupun galakan ini dari sudut psikologi merupakan suatu pendidikan dengan memberikan motivasi dan kaedah ini adalah penting untuk kita membesarkan anak-anak dan kaedah pendidikan Islam ini dibina atas keinginan semula jadi fitrah manusia untuk memiliki keseronokan, kebahagiaan, kesejahteraan dan cintakan survival. Dari sudut psikologi, dalam bidang psikologi, motivasi merupakan salah satu tingkah laku manusia di mana tingkah laku ini didorong atau digerakkan oleh faktor-faktor dalaman dan juga luaran. Dorongan tingkah laku cemerlang banyak dipengaruhi oleh faktor dalaman seperti aspek kerohanian, psikologi, keagamaan serta faktor luaran itu persekitaran, komunikasi yang berkesan, intensif. Psikologi lain adalah intensif, ganjaran, hukuman, pencapaian dan sebagainya. Juga faktor-faktor lain seperti juga faktor fisiologi. Dalam psikologi Islam, galakkan membuat kebaikan adalah berkaitan dengan ibadah. Terdapat dua jenis hubungan iaitu hablum minallah dengan hablum minan nas. Menurut Azizan Lebay Nordin ni, kenapa kanak-kanak yang masih kecil perlu dididik? Bagai menanam tanaman, penjagaan yang rapi dengan beri nutrien yang secukupnya kepada sesuatu tumbuhan sejak benih lagi akan menghasilkan tanaman baik dan bermutu tinggi. Sebab itulah kita perlu mendidik anak-anak sejak kecil kerana anak-anak ini otak mereka berpotensi besar untuk berkembang sehingga 90% ketika usia mereka di peringkat 5 tahun. Oleh itu kita perlu galakkan mereka pada perkara-perkara yang baik dan sentiasa memberikan galakan kepada mereka. Kepentingan targhib dalam pentadbiran kanak-kanak menurut sarjana Muslim dan Barat oleh Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa kanak-kanak patut dipuji. Begitu juga menurut Jawiyah Dakir banyak membicarakan dalam Al-Quran ni tingkah laku, namun masih perlu dijadikan kajian. Dan menurut Wan Azuran dan rakan-rakannya pada 2017 dalam satu artikel jurnal menyatakan bahawa motivasi ini adalah salah satu daripada pentadbiran Al-Quran. Dan motivasi untuk melakukan galakan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang sangat berseni, ilmu retorik yang sangat berseni melalui surah surah Ad-Duha. Skinner juga menyatakan dua teori berkaitan ganjaran terbagi pada dua. Pertama, pengukuhan positif seperti yang dinyatakan tadi, seperti memberi hadiah. Manakala yang kedua, pengukuhan negatif atau negative reinforcement seperti ketika anak-anak menangis, ibu memberikan pelukan pada anak. Hal ini dapat memberi kelagaan kepada anak tersebut. Dalam Al-Quran dan hadis banyak juga menceritakan mengenai cara pentadbiran at-targhib. Contohnya dalam hadis Nabi berlumba-lumba dengan dalam hadis menyatakan bahawa dalam beberapa orang kalangan kanak-kanak seperti Abdullah bin Ubaidillah dan ramai lagi, Nabi hadis bermaksud sesiapa yang lebih cepat sampai kepadaku akan kuhadiahkan ini dan ini. Maknanya Nabi menggalakkan anak-anak itu berlumba, maka sesiapa yang menang akan diberikan ganjaran. Maka bersegeralah anak-anak tersebut datang kepada Nabi Muhammad SAW. Daripada Al-Quran juga diceritakan dalam surah Yusuf ayat 97 dan 98 menggambarkan bahawa apabila anak melakukan kebaikan, maka ibu bapa perlulah memberikan ganjaran dalam sembarang bentuk yang difikirkan sesuai. Contohnya bapa Nabi Yusuf memohon keampunan daripada Allah untuk adik-beradik Nabi Yusuf yang lain setelah mereka insaf terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi permohonan memohon ampun daripada Allah itu adalah suatu ganjaran kerana Al-Quran secara keseluruhannya
menggalakkan motivasi ke orang melakukan kebaikan melalui balasan syurga dan juga neraka. Kesimpulannya, pentadbiran Islam sama ada dalam Al-Quran, hadis maupun dari sudut psikologi adalah seiring, iaitu menganggap kanak-kanak atau anak-anak adalah bersifat fitrah, pernaluri semula jadi, berperasaan ingin tahu dan sifat-sifat semula jadi ini perlu disemarakkan oleh ibu bapa atau para guru untuk terus memberikan mereka galakan hadiah dan sebagainya. Hal ini dapat membenihkan keyakinan dalam diri anak-anak untuk terus melakukan nilai-nilai yang murni. Bahasa dalam Al-Quran dan hadis juga adalah bahasa yang cukup menarik, menggalakkan anak-anak untuk terus mendengar nasihat yang diberikan. Pentadbiran dalam Islam ni berbeza ya dengan pentadbiran Barat, kerana pentadbiran Islam lebih menyeluruh dari aspek rohani, jasmani dan spiritual. Jadi kajian ini didapati ataupun kajian ini dapat membuka ruang baru sebenarnya dan peluang kepada kajian baru yang lain. Contohnya kajian-kajian lain lah berkaitan dengan emosi kanak-kanak dalam didikan antara Barat dan Islam. Itu saja pembincangan saya untuk kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur lakum jami'an. Salam.